A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini saya ingin membincangkan, berkongsikan tentang kematian. Sudahkah kita bersedia menghadapi kematian? Semua orang tahu bahawa mati itu tidak diketahui bila datangnya, di mana tempatnya, serta apa penyebabnya. Ada yang mati disebabkan penyakit yang dialaminya. Ada yang mati disebabkan kemalangan. Ada yang mati secara tiba-tiba dengan tiada sebarang penyakit pada dirinya, tahu-tahu mati. Dan ada juga yang mati ketika waktu tidur. Kita juga tidak tahu di mana lokasi terakhir dan sewaktu bila kita akan mati nanti. Adakah kita sedang beribadah atau kita sedang leka melakukan maksiat? Sudah tentu kita mengharapkan kematian kita nanti agar kita mati dalam husnul khatimah, dan kita mengharapkan dijauhkan dari su'ul khatimah. Adakah kita selalu mengingati mati? Pernahkah kita membayangkan bagaimana kedahsyatan dan keperitan apabila menghadapi sakaratul maut? Kita biasa melihat keadaan seseorang ketika nazak. Ada yang memakan masa 2 hari, ada yang sekejap, dan ada juga tiada tanda-tanda tahu-tahu mati. Sehingga kita mengatakan kematian yang keadaan nazaknya yang sekejap itu nampak mudah dan tenang. Sedangkan kita tidak mengetahui di sebalik hakikat sebenar sakaratul maut yang dihadapinya. Kita juga mengetahui bahawa setiap Nabi, para Rasul, para wali dan orang bertakwa mengalami pedihnya mati. Tetapi mengapa kita orang yang biasa ini tidak mahu mengingati akan pedihnya kematian? Mengapa kita seakan acuh tak acuh dan seakan-akan melupakannya? Seolah-olah kematian itu ketetapan bagi orang lain dan bukan diri kita. Padahal hampir setiap hari kita mendengar dan melihat kematian berlaku di sekeliling kita. Kadang-kala kematian tersebut melibatkan rakan taulan kita atau sahabat kita sendiri tanpa kita sangkakan. Namun, kita masih sama sahaja dalam keadaan alpa dan leka, tanpa merasa apa-apa dalam diri. Apakah ia mustahil jika esok atau lusa atau minggu hadapan atau bulan hadapan maut datang menjemput kita? Tentu tidak mustahil. Bahkan tiada siapa pun dapat memberi jaminan yang kita akan hidup sehingga keesokan hari. Maut datang tidak terduga. Bersedia atau tidak, kita akan pasti melaluinya. Cubalah gunakan akal dan emosi yang Allah berikan kepada kita untuk kita menangkap rahsia-rahsia kematian. Cubalah hisap diri kita sendiri atau tepuk dada dan tanya iman kita. Apakah kita sudah bersedia menghadapi kematian? Apakah kita sudah berbekal dengan bekalan yang cukup bagi menghadapi kehidupan selepas kematian? Adakah kita sudah beramal dengan amalan yang soleh yang secukupnya bagi menempatkan diri kita di dalam syurga Allah nanti? Ingatlah wahai muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dikala nyawa kita dicabut oleh malaikat maut, nafas kita tersekat-sekat, mulut kita dikunci, anggota badan kita lemah, dan pada ketika itu pintu taubat pun telah tertutup untuk kita. Dikala itu tiada siapa pun yang dapat menyelamatkan kita. Dan mulai saat itu juga kita akan menghadapinya secara bersendirian.
Tiada siapa yang akan sanggup menemani kita, walaupun orang tersebut amat sayang dan kasih kepada kita. Ingatlah bahawa kematian bukanlah pengakhiran sebuah kehidupan, tetapi ianya adalah perpindahan dari sebuah kehidupan yang sementara di dunia ini kepada kehidupan yang sebenar dan kekal. Itulah kehidupan alam akhirat. Sebaliknya, dunia hanyalah tempat persinggahan untuk membuat persiapan, mencari bekalan bagi menghadapi suatu penghidupan yang abadi di akhirat. Sebagai seorang Muslim yang mukmin, kita seharusnya bijak melayari bahtera ke arah yang betul, mengikut kompas yang dipandukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk sampai ke destinasi akhirat, pungutlah bekalan sebanyak mungkin. Anggaplah segala keseronokan duniawi sebagai beban yang boleh menjejaskan perjalanan kita ke sana nanti, kerana keseronokan dunia ini penuh kepalsuan dan tipu daya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan ingatlah bahawa kehidupan di dunia ini meliputi segala kemewahannya dan pangkat kebesarannya tidak lain hanyalah kesenangan bagi orang-orang yang terpedaya. Kita mestilah bijak memilih mana satu bekalan dan mana satu beban. Barangan yang dikategori sebagai beban akan menyusahkan perjalanan kita ke akhirat, manakala barangan bekalan yang berfaedah untuk kehidupan di sana, kutiplah bekalan sebanyak mungkin dan hindarkan memikul beban yang menyulitkan perjalanan kita. Sedarlah dan bayangkanlah rupa liang kubur sebagai penginapan kita nanti. Bagaimana kita tidur di dalamnya, berselimutkan dengan tanah yang ditemani dengan ulat dan cacing di dalamnya. Janganlah dibiarkan kita mati dalam keadaan kekesalan dan dosa. Ingatlah apa yang kita akan hadapi apabila Israel datang mencabut nyawa. Tiada siapa yang dapat membantu kita. Kita akan berseorangan menghadapinya dengan siksa kubur dan siksa api neraka. Celakalah orang-orang yang memilih jalan kehidupan selain jalan Allah. Semua aktiviti hidupnya bukan untuk Allah dan dijalankan di luar ketentuan Allah dan Rasulnya. Ingatlah juga bahawa Allah Subhanahu Wa Taala adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang kepada hamba-Nya. Wahai saudara muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, betapapun besar dosa yang pernah kita lakukan, Allah tetap membuka pintu taubat selagi nyawa kita masih dikandung badan. Bertaubatlah.